Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي العلماء العاملين أولياء الصالحين الله ينفعنا بهم بأسرارهم أنوارهم وبركات نفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dapat kembali bersama dalam menyambung pengajian kita dalam kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, kita berhenti 2 tahun lebih Masya Allah tapi Alhamdulillah nampak sihat, mudah-mudahan semua sihat walafiat insyaAllah. Al-Qulihan mudah-mudahan insyaAllah setiap ujian yang diberikan oleh Allah, diberikan ganjaran, dinaikkan derajat oleh Allah, diampunkan dosa-dosa kita insyaAllah. Kita sampai kepada muka surat 104. Dalam tajuk besarnya adalah mengenai adab-adab pada hari Jumaat. Hari Jumaat, kata baginda Rasulullah SAW, Inna yawmal jum'ah sayyidul ayyam. Kata Nabi, sesungguhnya hari Jumaat itu adalah penghulu segala hari. Wa a'zamuha indallahi wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Bahkan dianya adalah hari yang agung, lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Nabi sebut begitu. Kalau kita tanya kenapa? Ya, hari Jumaat juga hari raya kepada kaum muslimin. Tapi kenapa hari raya yang disebutkan hari Jumaat ini lebih utama, lebih besar sebenarnya di sisi Allah daripada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha? Sedangkan kita, kita faham hari raya Aidil Fitri, Aidil Adha ni hari yang agung, orang yang besar. Dan khususnya diberikan ianya hadiah oleh Allah untuk menggantikan perayaan-perayaan jahiliyah dulu. Maka Allah jadikan hari Aidil Fitri dan Aidil Adha ni hari raya besar umat Islam. Tapi ternyata hari Jumaat itu lebih a'zam, lebih agung. Kenapa? Sebab pada hari Jumaat, kalau hari Aidil Fitri, solatnya itu hukumnya adalah sunat, khutbahnya sunat. Tapi hari Jumaat solatnya wajib, khutbahnya wajib. Maka dianya lebih kewajipan itu sudah tentulah lebih utama daripada yang sunat. Fihi khamsu khilal, kata Nabi SAW, di dalamnya itu ada 5 perkara besar. Yang pertama, kata Nabi, khalaqallahu fihi Adam. Pada hari Jumaat itu Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ni Allah ciptakan hari apa? Hari Jumaat. Tengok Nabi cakap, kenapa hari Jumaat ni mulia? First, Nabi sebut kerana diciptakan Nabi Adam. Maknanya mengingati kepada penciptaan Adam sehingga dimuliakan hari itu. Begitulah Nabi sendiri pun memuliakan hari Isnin. Kenapa kamu berpuasa hari Isnin?
melebihkan hari Isnin daripada hari yang lain, wahai Rasulullah. Kata Nabi, "Dzalika yauma wulidtu." Hari itu hari aku dilahirkan, kata Nabi. Jadi bermakna hari diciptakan Adam pun besar, menjadikan hari Jumaat itu hari yang agung dan besar. Disuruh untuk kita memperingatinya. Hari Isnin pun hebat kerana hari kelahiran Nabi. Begitulah juga bulan Rabiul Awal yang kita ada ni, yang kita ingat hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi adalah mengambil daripada yang Allah ajarkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah ajarkan kepada umat dia untuk mengingati, memperingati perkara itu. Kalau kita mengingati birthday kita, kalau kita tak ingat pun, orang akan ingatkan untuk kita. Kita buat tak tahu je, datang office orang pun nyanyi kat kita. Datang kek ke depan tu, tak pasal-pasal. Lilin tak tahu berapa banyak sebab umur dah banyak sangat lah. Kita tak ada apa, orang ingat. Jadi itu adalah merupakan benda yang normal, kita kata, dan menjadi satu kebiasaan. Jadi kenapa ada orang yang mempersoalkan memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW, sedangkan kelahiran itu kalau diingati akan menambahkan iman, akan menambahkan lagi daripada cinta yang menyupakan daripada kewajipan kepada kita, menambahkan lagi daripada semangat untuk nak mengenal dan mengikuti Nabi SAW. Faedahnya banyak sangat. Yang penting kita apa faedahnya, ceritanya? Paling-paling dah pakai, kan? Tapi tak apalah, okey je, ingatlah, no problem. Tapi Nabi ketika mana mengingati hari kelahiran dia, Nabi SAW juga mengingati, kenapa kamu puasa hari Isnin, wahai Rasulullah? Dzalika yauma wulidtu, hari itu aku dilahirkan, kata Nabi SAW. Begitu juga ketika disebutkan hari Jumaat, Nabi mengatakan, innallaha khalaqa Adam fi, Allah jadikan Nabi Adam pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat tu jadi hari mulia untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kerana hari Jumaat ni Allah hadiah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Hari Jumaat ni memang Allah jadikan dia hari yang mulia dari sisi Allah. Cuma Allah offer, sebenarnya pernah dia offer sebab dia hari mulia. Dia offer yang pertama kepada Bani Israel. Bani Israel tak nak. Bani Israel ni memang macam tu, kalau Allah nak bagi dia tak nak. Dia suka lawan. Jadi dipilih hari Sabtu. Tak apalah, kata Allah, kalau nak pilih hari Sabtu, okey. Hari Sabtu, kamu kena beribadah kepada aku, tak boleh buat kerja. Tapi, rupanya, ketika Allah SWT tetapkan Sabtu tu untuk ibadat, mereka tetap juga bekerja. Yang nelayan tetap tangkap ikan. Maka kata Allah, kunu qiradatan khasi'in. Maka Allah tukar mereka jadi monyet. Kan? Hari ni kalau Allah tukar lah, orang tak pergi Jumaat agaknya, tak tahu. Tak tahu berapa orang monyet, tak tahu. Kan? Ini betul hakikat dia. Itu dulu berlaku. Cuma kita ni umat Nabi Muhammad, nasib baik Allah tu tangguhkan adab dia. Kalau tidak, tak tahulah orang jadi monyet berapa orang. Lagi-lagi lepas COVID ni kan, Jumaat tu dah tak macam dulu lagi. Dah biasa dah, yang tak pergi pun dah agak biasa pula. Dah tak ramai macam dulu, betul lain Kalau ada pun lambat, last minute. Dah tak ada semangat macam dulu lagi yang kita rasa ruh Jumaat itu. Patutnya COVID itu lebih menginsafkan, bukan lebih melalaikan. Tapi hakikatnya manusia begitu. Rupanya dia semakin kebiasaan tidak datang ke masjid pula. Jadi itu merupakan ujian. Kemudian apa lagi yang berlaku pada hari Jumaat itu, kata Nabi, wa ahbatallahu fihi Adam ilal ard, dan hari Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi pada hari Jumaat. Dalam riwayat yang lain, dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga, dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga pada hari Jumaat. Diciptakan hari Jumaat, dimasukkan dalam syurga hari Jumaat. Dikeluarkan pun hari Jumaat, diturunkan ke bumi. Kenapa dia diturunkan ke bumi? Kerana dia makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. So, Nabi Musa pernah ketika dalam pertemuan dia di alam barzakh dengan Nabi Adam,
Ini pun dalil hadis yang sahih. Nabi cerita, maknanya orang di alam barzakh ni dia boleh pergi jumpa, ziarah. Ni orang, roh orang yang soleh, orang yang mulia. Dia bukan statik duduk situ roh dia, tak. Dia boleh pergi ziarah, menziarahi. Itu orang yang soleh, orang yang baik. Tapi orang yang tu dia tak dan lah, dia dah kena seksa. So Nabi Adam jumpa dengan Nabi Musa jumpa Nabi Adam. Di antara ketika tu dialog berlaku, dia tanya, wahai Adam, kau adalah Abu Bashar, manusia yang ketika Allah ciptakan kamu dan Allah masukkan kamu ke dalam syurga. Kenapa kau pergi makan buah tu? Kalau kau tak makan buah tu, dah tentu kita duduk syurga dah. Nabi Musa tanya. Jadi Nabi Adam pijak. Nabi Adam kata, wahai Musa, engkau diberikan oleh Allah kitab. Ya, betul? Kitab apa? Taurat. Okey. Ada kitab yang lain. Ya, Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Dan ada suhuf yang diturunkan kepada para nabi. Kalau apa yang kau maklumlah, bilalah kitab ini yang diturunkan kepada engkau ni ataupun yang lain ni, bila Allah tulis, maknanya bila ditulis kitab-kitab itu. Kita Al-Quran bila ditulis? Ya, sejak dulu lagi. Sebab tu ketika mana nuzul Quran, itu diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunia atau Baitul Izzah tu sekaligus. Belum ada peristiwa, belum ada pertanyaan, belum ada keadaan yang berlaku, tapi dah ada dah Qurannya. Kemudian barulah nanti diturunkan berperingkat kepada Rasulullah mengikut keadaan, mengikut pertanyaan. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan juga maisir, tentang judi. Itu baru tanya, tapi sebenarnya dah ada dah. Maknanya benda tu termaktub. Jadi Nabi Adam tanya, bila kitab-kitab itu ditulis? 40 tahun sebelum engkau diciptakan, wahai Adam. Allah dah bagi tahu kepada para rasul. Okey, dalam Taurat tu adalah cerita aku makan buah yang dilarang tu. Dia kata ada tulis dalam Taurat. Seperti dia tulis juga dalam Al-Quran kisah tu. Jadi kalau kisah tu dah dia tulis dalam Taurat, maknanya 40 tahun sebelum aku diciptakan dah ada tulis kisah tu dah. Jadi maknanya aku nak buat macam mana dah ada dah dalam tu. Dan pasti berlaku. Kerana ada perkara yang kadang-kadang di luar kita kemampuan kita. Kan kita tertakluk kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah. Cuma bukanlah takdir itu menjadi alasan untuk kita berpeluk tubuh dan menunggu sahaja takdir, tetapi kita diberikan oleh Allah daripada untuk berikhtiar dan berusaha. Itu maksud dia. Jadi maknanya Nabi Adam ni diciptakan hari Jumaat, masuk syurga hari Jumaat, diturunkan ke bumi hari Jumaat. Dan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fihi tuwaffa Allahu Adam, dan hari itu Allah meninggalkan atau wafatkan Nabi Adam pada hari Jumaat. Nabi Adam meninggal hari Jumaat. Nabi kita Muhammad SAW meninggal pada wafat pada hari Isnin. Kan? Oleh kerana itu kata para ulama, mulia meninggal hari Jumaat. Begitu juga ada kemuliaan meninggal pada hari Isnin. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia sakit tenat yang membawa kepada kematiannya. Waktu dia kena sakit tu, dia tanya kepada Sina Aisyah, hari apa hari ini? Kebetulan hari itu Isnin. Kata Aisyah, hari ini hari Isnin, ayah. Rasulullah SAW meninggal hari apa? Kata Aisyah, Isnin, ayah. Kata Sina Abu Bakar, aku berharap aku meninggal pada hari ini. Meninggal dia hari itu. Nak meninggal dengan hari yang sama meninggalnya Nabi SAW. Menunjukkan fadilat meninggal pada hari Isnin. Biasa kita banyak bicara tentang meninggal hari Jumaat. Sebab tu kita tengok ada orang-orang mulia yang meninggal pada hari Isnin. Ada kemuliaannya. Nah,
Kemudian wa fihi sa'atun la yus'alullahu fihi al-'abdu syai'an illa a'tah. Dan di dalam hari Jumaat itu ada satu saat, ada satu waktu yang tidak seorang hamba itu memohon kepada Allah kecuali akan dikabulkan oleh Allah. Maknanya ada satu saat mustajab. Mana waktunya? Wallahu a'lam. Tak tahu waktu tu bila. Dirahsiakan oleh Allah untuk menunjukkan kemuliaan itu terletak pada setiap waktu dalam hari Jumaat. Jadi dirahsiakan supaya kita menggunakan seluruh waktu, bukan hanya waktu tertentu, supaya akhirnya mudah-mudahan kenalah kita pada saat yang mustajab itu. Macam juga Allah rahsiakan Lailatul Qadar. Allah rahsiakan Lailatul Qadar supaya setiap malam kita hidupkan dengan amal soleh, supaya akhirnya insya-Allah kalau kita setiap malam menghidupkan dengan amal soleh, dengan ibadah, kita pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau kita spot saja, belum tentu kita dapat. Untuk menunjukkan rahsia itu adalah untuk kita faham bukanlah satu je, tapi setiap malam itu kita kena penuhkan. Sepertilah juga hari Jumaat, setiap waktu itu sepatutnya kita makmurkan dengan amal soleh dan ibadah. Cuma ada dua waktu yang dikecilkan. Ada ulama kata lepas maghrib, ada kata lepas isyak, ada kata tengah malam, ada kata tengah malam, ada kata subuh. Ada mengatakan pada waktu ketika mana sebelum Jumaat, ada mengatakan ketika khatib di antara dua khutbah, duduk di antara dua khutbah, kemudian ada di waktu setelah zuhur, ada mengatakan lepas asar. Cuma Ibn Qayyim rahimahullah dia buat kajian daripada pendapat dan riwayat. Dia kata akhirnya dia kecilkan skop tu daripada pendapat dan juga tu kepada dua waktu. Yang pertama adalah waktu ketika antara dua khutbah, ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah tu. Waktu tu Ustaz, waktu tu berhenti sekejap, imam duduk, kita disuruh untuk berdoa. Kan? Jadi doa lah waktu tu. Yang keduanya adalah waktu setelah asar. Waktu setelah asar sampai maghrib. Yang itu waktu yang dibuat kajian, berat kemungkinan antara dua waktu inilah yang dimaksudkan waktu yang disembunyikan oleh Allah mempunyai fadilat itu. Jadi waktu sifat asar Jumaat tu jangan sia-siakan. Sebab tu salah satu daripada riwayat menyebutkan bacalah banyak-banyak selawat khususnya setelah asar tu. Itu di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada satu saat, tidak ada satu yang diminta pada saat itu oleh seorang hamba kecuali diberikan oleh Allah, malam yas'al haraman, kecuali sekiranya dia tidak minta yang haram. Janganlah dia minta yang haram, tak akan dikabulkan oleh Allah. Tapi yang baik semuanya akan dikabulkan oleh Allah SWT. Wa fi taqumu sa'ah, dan pada hari Jumaat berlakunya hari kiamat. Hari kiamat akan berlaku bila? Hari Jumaat. Sebab itu para ulama, para salihin, hari Jumaat ni dia sungguh-sungguh ibadah lebih daripada hari yang lain. Selain daripada tadi fadilat kita sebutkan tadi dengan saat mustajabah, tapi juga kerana merasa takut kalau hari itu adalah hari yang akan bakal berlakunya kiamat. Yang kita ni duk tunggu Dajjal. Masalah kan, tunggu Dajjal. Bila je datang Dajjal ya? Bila datang? Kita masalah kita ni pergi tunggu Dajjal buat apa? Kan? Tunggu Imam Mahdi. Sedangkan mungkin dah ada ke kita pun tak tahu. Kita tak tahu. Dajjal ada macam-macam penafsiran, ada macam-macam. Allah Allah. Tapi sepatutnya yang kita kena pastikan persiapan menghadapi kiamat. Itu bukannya nak tahu ni bila keluar ke apa, dia muka dia macam mana. Walaupun ada riwayat-riwayat menceritakan tentang perkara itu, akan tetapi yang paling utama dari setiap apa yang disampaikan adalah madza a'datta laha, iaitu soalan dia, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapinya. Kan? Sebab Dajjal ni ketika dia keluar, yang kenal dia Dajjal orang beriman ya. Kalau semua orang kenal Dajjal, takkan orang nak ikut dia?
Bermakna ada orang tak kenal dia Dajjal. Orang ingat dia adalah bahkan adalah orang yang paling mulia sekali. Itu masalah, takut tu. Takut kita pergi tengok dia, tengok dia ni, bagus. Sebab dia memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemampuan yang luar biasa. Menjadi ujian kepada orang pada zaman itu. Itu yang takut. Kan? Kat akhir dia kan ada tulis kafara, kafir. Hanya orang yang beriman nampak. Orang yang tu dia tak nampak. Itu yang takut. Kan? Sebenarnya apabila berlakunya peristiwa itu, bukanlah seperti mana yang kita kata, saya kenal, saya tahu, ini ciri disebutkan. Sebenarnya ciri-ciri perkara-perkara mungkar, perkara-perkara haram ni, kan dah tahu, kita pun tahu, tapi kita buat juga. Ni ada. Selalu je kita buat. Sebab benda tu dah jadi, tak kenal lagi, dah biasa. Jadi tak heranlah nanti, walaupun Dajjal tu nampak ciri dan sebagainya, tetap orang tak kisah. Dan akan ikut juga. Yang itu yang kita takut. Jadi persiapkan iman, persiapkanlah diri kita dalam menghadapi fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman dan juga daripada yaumul qiyamah yang akan berlaku pada hari Jumaat. Kemudian disebutkan dalam hadis itu, dan tidak ada malaikat yang dekat kepada Allah, ma min malakin muqarrab wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wahunna yushfiqna min yaumil jum'ah. Tidak ada kiamat yang dekat, tidak ada malaikat yang paling dekat dengan Allah. Tak ada langit, bumi, angin, gunung dan laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat ni adalah hari yang sangat hebat, sangat agung sangat, sehingga hari itu hari yang menggetarkan, hari yang sangat, kita panggil keterujaan itu, para malaikat, langit, bumi pada hari itu. Soalannya, kita teruja tak Jumaat? Itu kan, kita Jumaat ingat benda lainnya, teruja juga. Masalah juga. Ini teruja kerana agungnya hari itu. Sehingga kita nak buat amal ibadah pada hari itu. Itu hari Jumaat. Kalau nak sebutkan tentang hari Jumaat tu, sebab tajuk kita hari Jumaat, sikit-sikitlah kita tambah kan sebelum kita ni. Jadi sebab itulah amalan-amalan yang telah pun warid ataupun telah disebutkan dalam kitab ini, sekian daripada perkara-perkara yang kita kalau ulang balik telah pun disusun atur untuk kita. Sebab semuanya punya nilai. Bayangkan, mandi hari Jumaat tu pun dapat pahala besar dah. Sedangkan kita mandi je setiap hari mandi. Tapi hari Jumaat lain. Mandinya besar pahala. Pakaiannya lain pahalanya. Minyak wangi dipakai hari itu besar pahalanya. Subhanallah. Hari-hari kita buat tu benda tu. Tapi apabila masuk hari Jumaat, nilainya berbeza dengan hari-hari yang lain. Ini kehebatan daripada hari Jumaat. Baik. 104 selepas main Jumaat, betul habis tu. Sebelum tu ada doa yang dianjurkan untuk kita baca setelah solat Jumaat. Ya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimun ya Wadud, ighnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa fidlika aman siwak. Ini doa Rasulullah SAW. Dianjurkan untuk kalau boleh kita baca setelah solat Jumaat, lelaki atau perempuan. Perempuan tak solat Jumaat, tak apa. Setelah selesai Jumaat orang lelaki tu baca doa ni. Dapat fadilat, insya-Allah Allah akan berikan rezeki kepada dia dan Allah jaga rezekinya dari sumber yang halal dan Allah berikan kekayaan. Kekayaan ni bukan makna mesti nampak materialnya banyak, tapi kekayaan ni adalah cukup je. Kita ni sebenarnya hidup ni cukup tu yang paling penting. Betul? Dia bukan mesti nak banyak-banyak ni, banyak ada tapi tak cukup. Tak ada guna pun banyak kalau tak cukup. Yang penting cukup, dan rasa cukup itu yang paling mahal sekali. Sebab tu kadang-kadang tu ada orang macam-macam dia buat, pergi bagi orang ni, ada duit dia bagi orang, tapi dia hidup cukup je, tak pernah habis. Asal dia nak dapat, ada je lah. Walaupun dia bukanlah orang yang ada duit banyak, tapi dia
ada je untuk dia. Ini cukup ni lebih lah. Sebab tu dipanggil orang kaya. Ghani itu adalah orang yang cukup, serba cukup, bukan mesti jumlah banyak. Sebab kalau ada jumlah banyak, ada orang ada jumlah yang banyak tapi tak cukup-cukup. Jadi perasaan cukup, qanaah itu adalah kurnia dari Allah SWT yang kita minta. Baik, jadi boleh amalkan. Selepas main Jumaat, adalah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Selepas ba'diyah ni, dituntut untuk kita solat sunat ba'diyah. Adapun qabliyah ni ada khilaf. Ada tak qabliyah Jumaat? Itu soalan dia. Tapi kita kat sini memang buat. Lepas azan tu kita solat 2 rakaat, kemudian khutbah mula. Selepas daripada salam, daripada azan tu kan. Masuk waktu kita solat qabliyah, kemudian kita mendengar khutbah. Baik. Kata Syekh Atiyah Saqqar, yang merupakan mufti dan ulama'nya Mesir. Dia orang alim, masya-Allah. Dia mengatakan bahawa pendapat yang kuat mengatakan bahawa ada qabliyah Jumaat kerana Jumaat itu mengambil tempat Zuhur. Jadi Zuhur ada qabliyah, maka boleh buat qabliyah. Boleh maksudnya, tapi tak buat pun boleh. Jadi boleh je, tak ada masalah. Cuma beza kita ialah kalau kita di sini amalannya azan, kemudian setelah itu masuk waktu, kemudian setelah itu barulah adanya khutbah. Tapi kalau kita di Mekah, di Madinah, azan yang pertama sebelum masuk waktu, setengah jam sebelum, maka tak adalah qabliyah. Qabliyah ini mesti masuk waktu. Jadi kalau lepas azan tu kita solat sunat apa? Kita boleh solat sunat, tak salah juga. Tapi solat sunatnya niatnya solat sunat Jumaat, bukan qabliyah, kerana dia bukan qabliyah. Sebab qabliyah mesti masuk waktunya adalah zuhur. Jadi ada kadang-kadang orang buat juga, walaupun dekat sana dia buat juga qabliyah juga. Tak betul, sebab azan tu adalah sebelum masuk waktu. Dia masuk je waktu terus azan dan khutbah. Maknanya apabila masuk je waktu zuhur di Saudi, maksudnya di Mekah, di Madinah tu, azan dia masuk waktu tu, baru masuk. Kemudian setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu, kemudian azan. Maksudnya Assalamualaikum tu masuk waktu, kemudian azan. Lepas tu terus khutbah. Jadi kita tak boleh solat qabliyah sebab dah khutbah. Mendengar khutbah itu adalah wajib, salat itu adalah sunat. Dan kalau kamu salat sunat qabliyah, maka kamu akan luputlah pahala Jumaat. Tapi kalau salat tahiyatul masjid baru boleh. Itu boleh. Tapi itu kena masuk masjid. Bukannya duduk kat masjid, lepas tu dah azan baru kita bangun, tak boleh. Jadi kita kena betulkan cara ni, sebab takut nanti kita confuse ni. Nanti kita pergi umrah, Jumaat, tengok ada azan pertama, tengok orang tu belum masuk lagi. Okey lah, solat qabliyah. Salah. Lepas tu nanti azan pula, baru masuk waktu, baru nak solat qabliyah. Tak boleh, sebab itu bukan waktunya. Dengarnya kena dengar khutbah. Ya, begitu. Tapi setelah dari Jumaat, ada ba'diyahnya. Memang itu adalah amalan Rasulullah SAW. Dan rutin Nabi SAW setelah Jumaat biasanya solat 4 rakaat. Lepas tu ada riwayat 2, ada 4, ada 6. Tapi kebiasaannya 4 rakaat. Maka telah riwayatkan demikian itu daripada Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan. Kemudian hendaklah engkau duduk dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib. Ada harapan tak agak-agak? Memang tak ada lah kan? Kan? Jadi, tapi saya ni bukan tak nak ada masjid, tapi Allah kata fantasharu fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kau selesai solat Jumaat, maka berpencarlah di atas muka bumi ini dan carilah fadlullah, kurnia Allah. So kita faham selalunya orang ni kalau dia sebut ayat tu, tengok Allah suruh kita cari rezeki, cari kurnia Allah. Sebenarnya fadlullah ini bukan tertakluk hanya kepada rezeki saja. Tetapi fadlullah ini kurnia Allah dalam banyak amal. Kalau kamu tak berada di masjid, kamu keluar, pergilah ziarah orang, dapat pahala. Pergilah ziarah orang sakit. Itulah maksud dia. Buatlah cari peluang
cari kurnia lagi. Selain daripada Jumaat, solat Jumaat, khutbah tadi dah banyak kurnia, kamu keluar pun kamu cari tempat-tempat yang baik. Atau sekurang-kurangnya kamu kerja dengan amanah, jujur, dengan banyak berzikir, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jumaat ni antara yang paling afdal kita buat adalah selawat. Selawat kena banyak pada Jumaat. Yang itu dianjurkan sangat kepada kita oleh Rasulullah SAW. Baik. Tapi kalau dia nak duduk di masjid, itu juga termasuklah fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dia cari kurnia Allah di masjid tu dengan banyak berzikir sampailah maghrib. Itu kalau dia ada waktu. Jadi itulah jadi kontroversi. Ada negeri yang Jumaatnya cuti, ada negeri yang Jumaatnya kerja. Yang cuti agar Jumaat itu dapat dipenuhkan waktunya dengan ibadah, tapi ternyata tidak. Kan, sepatutnya lah. Kan. Begitu juga yang bekerja, maknanya teruskan bekerja, tapi hendaklah dia juga mengambil peluang pada hari itu untuk memperbanyakkan amal soleh. Khususnya setelah asar. Salah satu daripada insan yang selalu memberikan tumpuan asar setelah Jumaat adalah merupakan daripada insan yang mulia, iaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Sampai asar, Sayyidatuna Fatimah memang akan memperuntukkan waktunya sepenuhnya untuk ibadah. Sehingga waktu tu dia akan duduk di ruang dia, dia tak akan, orang tak boleh ganggu kepada dia. Sebab kerana dia mengetahui rahasia itu daripada Nabi SAW, sehingga disebutkan waktu asar itu adalah waktu Fatimiyah, waktu Sayyidatina Fatimah dipanggil. Seperti mana Ibn Qayyim kata tadi, dua waktu yang kemungkinan waktu yang mustajab doa itu, iaitu di antara dua khutbah atau waktu asar. Jadi orang perempuan macam Sayyidatina Fatimah, waktunya sebab asar tu. Kan, untuk kita isi dengan banyak-banyak daripada amal ibadah dan amal soleh. Baik. Dan hendaklah engkau pandai menanti atau dia kata duduk dalam masjid hingga waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu, kerana saat itu dirahsiakan oleh Allah pada sepanjang hari Jumaat. Maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau di dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majlis atau halaqah yang tidak berfaedah. Duduk masjid dah elok dah, tapi duduk kat situ, duduk buat halaqah. Ingatkah halaqah ilmu, halaqah Quran? Rupalah halaqah mengumpat. Dia nak masjid, la haula wala quwwata. Jangan join dia. Walaupun tempat baik, tapi intipati yang diucapkan dan apa yang dibincangkan itu adalah mungkar. Jangan duduk macam tu. Rugi nanti kita. Sebab tu di zaman kita ni, kita kena jaga betul telinga kita. Dan juga mata kita. Dua ni. Lidah kita ni jangan cerita lah, memang kena jaga dah. Tapi yang ni, kadang-kadang tu kita dah jaga dah lidah, tapi telinga kita tak boleh. Sebab kita nak tumpang dengar juga. Kan? Macam best dia dengar. Tapi diam dulu. Saya tak cakap apa-apa saya diam. Sama lah. Apa yang dia dengar sama seperti mana orang tu cakap. Sama je. Begitu juga hari ni mata yang melihat tu. Apa yang kita baca dengan apa di dalam komen dalam tu, semua tu akan jadi tanggungjawab kita. Kurangkan kita ni ada attach dengan benda-benda yang macam tu, yang takut nanti jadi orang yang muflis pada hari kiamat dan akhirat nanti. Muflis. Rupa-rupanya kita kena bayar ganti rugi. Sebab kat dunia dulu kita dengar aib orang, kita pun baca fitnah orang, kita akan kena bayar ganti rugi kepada orang yang kita tadi ni memburukkan dia. Muflis kita nanti. Tak mau. Atau hadir atau majlis tukar-tukar cerita. Bahkan dalam kau hadir dalam majlis ilmu yang manfaat. Atau majlis tukar-tukar cerita ni macam cerita, duduk je macam cerita benda-benda yang bukan-bukan. Jangan. Kan? Biar yang disampaikan itu adalah benda-benda yang berfaedah. Kan? Ada orang dia memang suka cerita. Saya ni ada. Saya. Tu. Lepas tu minta maaf kadang kita ceramah-ceramah dia banyak cerita sangat pun. Cerita bukan cerita, ni cerita Rasulullah, cerita Nabi, cerita orang soleh, tak apa. Ni cerita dia. Saya pergi sini, pergi sana, saya sebenarnya jalan, semua cerita dia je.
Hai. Habis lah cerita kan. Ini kusas dia panggil orang-orang yang suka bercerita. Kan? Akhirnya, kita dengar je lah. Tapi kalau cerita Rasulullah, na'am, itu seperti adalah memberi kemantapan iman dan hati kita. Kita para Nabi, kita para Rasul, kita para orang soleh. Itu bagus. Hendaklah kau hadir dalam majlis ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu. Jadi ilmu yang bermanfaat ni ada ciri dia. Yang pertama, ialah kalau kamu tu hadir dalam majlis ilmu, kamu dengar apa yang disampaikan, kamu bertambah takut kepada Allah. Yang itu bagus. Ya. Hadir kat dalam majlis tu, apa yang disampaikan tu akan menyebabkan kamu bertambah takut kepada Allah. Bertambah takut ni maksudnya semakin taat lah. Semakin tak nak buat maksiat. Itu yang bagus tu. Tapi kalau hadir majlis tamu ceramah, majlis ni bukan dia kata majlis ilmu, tapi minta maaf semakin happy. Ketawa. Habis. Tak rasa takut dah. Bukanlah saya nak kata pasal tak boleh ketawa lah. Tapi kalau keterlaluan sangat, sampai kita dah hilang ruh daripada manfaat itu. Sepatutnya ilmu yang didapatkan itu menambahkan khusyah, iaitu rasa takut kepada Allah SWT. Yang kedua, dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Maknanya apa yang kamu dengar tu menyebabkan kamu bukan semakin cenderung kepada dunia, tapi semakin kurang dah. Semakin cenderung kepada akhirat. Semakin ingat, aku sebenarnya kena buat amal untuk akhirat lebih daripada effort dan kesungguhan aku kepada dunia ni. Patutnya macam tu. Itu manfaat, ilmu manfaat. Kerana segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi dan akhirat, maka jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagimu. Maknanya kamu tak tahu lebih baik. Sebab kalau kamu pergi kuliah ilmu tapi menambahkan lagu kamu lebih galak kepada dunia, kamu tak pergi lagi bagus. Maksudnya tak tengah lagi bagus. Sebab itu akan merangsang kamu lebih cenderung kepada dunia dan melupakan akhirat. Itu lebih membimbangkan. Oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau perbanyakkan membaca doa ketika matahari naik, dan ketika tergelincir, dan ketika tenggelam, dan ketika engkau mendengar iqamat, dan ketika khatib naik ke atas mimbar, dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab itu. Ini jadi Imam Ghazali bawakan beberapa pendapat ulama mengatakan, ada pendapat mengatakan waktu mustajab itu adalah ketika matahari naik, waktu subuh. Itu ada satu pendapat. Ada yang mengatakan ketika matahari tergelincir, iaitu masuk waktu zuhur. Di tengah-tengah tegak ni, masuk waktu tergelincir ke belah barat. Maksudnya masuknya waktu zuhur. Itu waktu mustajab. Ada pendapat mengatakan begitu. Dan ketika tenggelam, itu ketika mana nak masuk maghrib, sebelum maghrib. Ada pendapat mengatakan ketika iqamah pada hari Jumaat tu. Dan ada yang kata ketika khatib sedang naik di atas mimbar. Dan ada yang mengatakan ketika mana dah habis khutbah tu, aqimus solah, maka orang mula berdiri, waktu tu waktu mustajab. Lepas tu kadang-kadang ada orang tua-tua kita tengok, orang bangun tu betul dikamat. Sebenarnya dia ambil pendapat tu, maknanya dia akan gunakan semua peluang itu. Kita pun kena gunakan betul lah. Kita ada ilmu dah, alhamdulillah. Jadi maknanya selalukan diri kita ni iringi dengan amal soleh dan doa daripada Jumaat tu. Ada waktu kita ingat terus doa. Kerana waktu tu ada waktu mustajab doa. Jadi insya-Allah barangkali engkau akan menemui masa mustajab doa itu. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini dengan sekadar kemampuanmu, walaupun hanya sedikit. Maknanya pastikan hari Jumaat janganlah kita lupa untuk bersedekah. Ambil peluang bersedekah pada hari Jumaat. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu antara sembahyang, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, iktikaf dan ribat. Menunggu sembahyang selepas sembahyang. Jadi sedekah pada hari Jumaat dalam satu khabar menyebutkan dianya adalah lebih
mempunyai kelebihan seperti kelebihan bersedekah pada Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Itu kelebihan bersedekah pada hari Jumaat. Tapi kenapa Imam Ghazali kata ambil peluang untuk sedekah hari Jumaat? Kerana kalau kamu sedekah hari Jumaat, kamu telah menghimpunkan sekian kebaikan. Semua kamu dah buat. Kamu sembahyang, sebab hari Jumaat pun ada solat, termasuk solat Jumaat. Hari itu kamu dah ada sedekah. Di situ ada baca Quran, suratul Kahfi contohnya, ataupun orang baca Yasin, baca Quran lah tu. Zikir, termasuklah zikir tu selawat kepada Nabi. Iktikaf, sebab kita pergi masjid, kita duduk kat situ. Ribat, menunggu waktu, kita datang ke masjid, kita boleh masuk waktu, kita tunggu. Itu hadirat dia besar tu. Kita kalau datang macam ni, kita duduk ni, tunggu solat, waktu solat. Sambil tu duduk, tunggu. Kita mendengar pula majlis ilmu pula, ataupun sebelum tu zikir sekejap sebelum tu. Itu dipanggil ribat dalam. Fadzalika ribat, kata Nabi SAW. Ribat ni maksudnya kita menunggu sembahyang selepas sembahyang. Maka orang yang tunggu waktu sembahyang, dia duduk ni tunggu, dia dikira sedang sembahyang masa tu. Tunggu, dia tak sembahyang. Dan waktu tu malaikat akan memohonkan keampunan untuk dia sepanjang dia duduk tunggu tu. Sebab tu kalau datang awal tu bagus. Datang awal, tunggu waktu solat, kan? Waktu tu malaikat ni akan mohonkan keampunan. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, ampunkan dia. Ya Allah, ampunkan dia. Sepanjang waktu tu. Itu dipanggil ribat, orang yang tunggu waktu solat. Untung. Sebab tu sahabat selalu datang awal ke masjid. Dan selalu sahabat kalau tak Rasulullah bagi tazkirah begitu, Nabi mereka akan baca Subhanallah, 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 Subhanallah 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Kemudian ayatul kursi. Rasulullah belum keluar lagi, baca Subhanallah, Subhanallah 10 kali. La ilallah. Itu amalan para sahabat. Jika disebutkan barang siapa yang buat seperti itu, insya-Allah akan mendatangkan khusyuk dalam solat dia. Sampai dia tunggu tu, dia taklah kosong, dia baca zikir tadi. 10 kali Subhanallah, 10 kali La ilaha illallah, 10 kali Alhamdulillah, 10 kali Allahu Akbar, 10 kali Astighfar. Kemudian baca ayatul kursi. Jadi itu amalan yang rare dah, orang dah tak buat yang tu. Kan? Jarang orang buat kan? Orang mana ada, dia tunggu, lalas dan buka handphone. Jadi itu biasa. Dan juga hari itu dia akan anjurkan Jumaat puasa sebenarnya. Rasulullah suka puasa Jumaat. Cuma Nabi larang puasa Jumaat tunggal. Saja je, Jumaat saja je. Itu makruh. Tapi maknanya gabungkan Khamis dengan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Apikkan. Tapi orang suka Jumaat juga. Sebab Jumaat kalau dia puasa, maknanya dia telah melakukan amal tu satu hari penuh kan. Baguslah. Cuma jangan hari Jumaat saja. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Dan jadikan hari ini dalam seminggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Jadi jadikan hari Jumaat hari akhirat kita. Macam tu lah. Barulah kita pulun lah untuk kita kata hari ni memang aku nak peruntukkan untuk amal ibadah. Lebih daripada hari yang lain. Bukan hari lain, hari dunia belaka. Cuma susah pula kan. Jumaat aja akhirat, lain semua dunia aja susah. Tadi lain pun sama juga. Tapi yang ni lebihkan lagi. Mudah-mudahan ia menjadi kifarat pada hari-hari yang lain dalam minggu itu. Kerana kata Nabi, di antara Jumaat dengan Jumaat itu akan menggugurkan dosa selama mana dia tak melakukan dosa besar. Jadi kalau kita dah hari Jumaat tu kita sungguh-sungguh untuk buat amal tu, daripada Jumaat yang lalu sampai itu, semua dosa kita akan digugurkan oleh Allah. Min Jum'ah ilal Jum'ah kafaratul lima bainahunna ma lam yushtushal qabair, kata Nabi. Dari Jumaat hingga Jumaat menggugurkan dosa selagi mana orang itu tak melakukan dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita daripada kebaikan ilmu dan manfaat, dan juga memberikan perhiasan adab-adab kepada kita, dan mudah-mudahan akan suburlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada keberkatan waktu, umur dan rezeki, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan dipermudahkan kita dalam melakukan amal soleh, dijauhkan kita daripada maksiat, dan diberikan keampunan oleh Allah SWT daripada dosa-dosa yang kita lakukan, dan diberikan oleh Allah SWT kemantapan iman, ditingkatkan taqwa, dan mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.